Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan memberi fokus utama dalam memastikan bekalan air mencukupi bagi ladang-ladang padi. Menurut Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, cadangan pembinaan empangan rendah di Sungai Rampayuh dan menaik taraf sistem pengairan Kawasan Kemajuan Pertanian KKP Lot Sengkuang di Mukim Labi, daerah Belait akan menjadi sumber alternatif pengairan di kawasan tersebut. Melalui sistem itu, air Sungai Rampayuh akan disalurkan ke ladang-ladang padi. Ketika ditemu bual RTB semasa lawatan kerja ke Mukim Labi, daerah Belait pagi tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong menjelaskan empangan rendah yang akan dibina menyeberangi Sungai Rampayuh dijangka akan dapat menyimpan dan menaikkan paras air di bahagian aliran atas sungai pada musim panas. Mudah-mudahan dengan adanya air itu beberapa ladang yang diselingani yang tidak aktif kan, tidak ditanam akan mulai ditanam, dan kita melihat sekitarnya ada orang yang dulu ladangnya tidak ditanam sebabkan tidak ada belair, now sudah mulai tanam kan sampai ada air. Dan satu lagi tadi kita melihat satu kawasan bahan piara ini satu inisiatif kementerian dengan beberapa sektor untuk mendapatkan air bawah tanah. Jadi ada sudah dilantik seorang pengusaha tempatan untuk mempam air dari bawah tanah. InsyaAllah tahun ini akan dapat dikeluarkan. Minggu depan dia buat testing dari segi pressure-nya dan dari segi replacementnya ada tanah air bawah tanah itu. Dan kalau sudah confirm dan bulan Ogos boleh boleh mengeluarkan air itu, dan again boleh dibagi-bagikan ke ladang-ladang juga. Jadi sebenarnya air itu daripada sungai, daripada hujan, dan air bawah tanah pun diusahakan untuk kegunaan. Melalui lawatan kerja ini, rombongan berpeluang meninjau projek penerokaan air bawah tanah dan lokasi bagi cadangan pembinaan empangan rendah di Sungai Rampayuh. Pelaksanaan penanaman padi di Lot Sengkuang melibatkan 8 orang pengusaha padi dengan keluasan 20.7 hektar. Pembinaan telaga percubaan pula bermula bulan ini bagi menguji kapasiti dan pemulihan air bawah tanah yang akan menentukan pelaksanaan fasa ketiga, iaitu pembinaan telaga kekal di kawasan berkenaan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Sipon, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Orang ramai kini boleh melakukan pembayaran tanpa tunai di kesemua cawangan pusat kesihatan dan fasiliti-fasiliti di bawah Kementerian Kesihatan dengan menggunakan BIBD QuickPay. Pembayaran lebih mudah dengan mengimbas kod QR melalui BIBD NextGen Wallet yang telah dimuat turun di dalam telefon pintar. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pembayaran tanpa tunai diperkenalkan bertujuan untuk menyediakan kemudahan kepada orang ramai dalam urusan perkhidmatan pembayaran yang ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan. Pada masa yang sama, mempromosikan kecekapan pihak BIBD dalam mengurangkan beban kerja yang berkaitan dengan kutipan dan penerimaan wang secara tunai. 3 buah syarikat dilantik bagi melaksanakan projek-projek di bawah Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan. Majlis penandatanganan kontrak dan persetujuan bagi pelantikan konsultan bagi projek-projek tersebut diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya. Penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Seri Ghanimi Kontraktor Sendirian Berhan akan melaksanakan projek mengganti memindah paip-paip utama yang lama bagi semua daerah, paip utama Kampung Lamunin di daerah Tutung yang bernilai lebih 2.6 juta ringgit. Projek mengambil masa selama 24 bulan. Manakala projek penambahbaikan sistem bekalan air, pembinaan tangki-tangki air dan peningkatan sistem pam air, tangki simpanan diplomatik daerah Brunei dan Muara yang bernilai lebih 1.4 juta ringgit
akan dilaksanakan oleh Monbis Sdn Bhd. Projek bertujuan bagi penambahbaikan bekalan air bagi menampung pertambahan penduduk, bangunan dan industri di kawasan Sungai Akar, Pulai dan sekitarnya dan akan mengambil masa 18 bulan. Sementara projek menaik taraf Jambatan Besi Bali ke Jambatan Konkrit akan dilaksanakan oleh Foundation Contractor and Engineering Sdn Bhd. Projek bernilai lebih 6 juta ringgit itu akan mengambil masa selama 24 bulan. Penandatanganan persetujuan pelantikan konsultan ditandatangani oleh Engineer Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap Infrastruktur, Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan dan Wakil Konsultan. Juga hadir Datuk Perukes Sri Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Merancang tindakan yang lebih cekam dan berkesan dalam menangani banjir antara yang dibincangkan pada mesyuarat pembukaan Insiden Command Post ICP. Mesyuarat juga dihasrat dapat meningkatkan usaha Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah DDMC Daerah Blyth. DDMC membuat perancangan serta keselamatan dalam menangani kejadian banjir terutama di pedalaman. Beritanya dimuatkan selepas petikan titah ini. Perkembangan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tiada kes jangkitan baru COVID-19 hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan masih kekal 141 orang. Perkara ini dinyatakan dalam siaran media Kementerian Kesihatan hari ini. Sementara itu, tiada kes aktif dilaporkan dan 3 kes kematian dan kes yang sembuh juga kekal 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 491 orang dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020 ialah 2,770 orang. Sementara dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian yang dijalankan adalah sebanyak 354 sampel dan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 ialah 30,195 ujian. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Merancang tindakan yang lebih cekap dan berkesan dalam menangani banjir antara matlamat mesyuarat pembukaan Insiden Command Post ICP diadakan. Mesyuarat yang dikendalikan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah DDMC Daerah Blyth itu berlangsung petang kemarin di Dewan Serbaguna Kampung Sungai Mau, Mukim Bukit Sawat. Hadir yang berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Siput, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat tersebut bertujuan bagi meningkatkan usaha DDMC termasuk membuat perancangan, operasi, logistik dan keselamatan dalam menangani kejadian banjir terutama di kawasan pedalaman. Mesyuarat ICP ini juga diharap akan dapat dijadikan sebagai usaha memelihara keselamatan dan kesejahteraan penduduk yang terjejas. Hasil pemantauan yang dijalankan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, keadaan banjir di kawasan Mukim Sukang mula beransur surut dan jalan raya yang menghubungkan kawasan berkenaan kini boleh dilalui. Sistem Kebajikan Negara SKN merupakan pangkalan data berpusat untuk memastikan semua penduduk yang layak mendapat bantuan. SKN dibangunkan bersama oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, Majlis Ugama Islam Brunei, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah. Justru dalam usaha untuk mempersiapkan para penghulu mukim dan ketua-ketua kampung bagi pelaksanaan sistem tersebut, taklimat pemberigaan mengenainya dilaratkan pagi tadi di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong.
Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Taklimat menerangkan tentang objektif SKN dan tata cara menggunakan sistem berkenaan bagi permohonan bantuan yang disampaikan oleh Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tujuannya ni adalah memudahkan orang ramai di mana saja boleh memohon, di rumah kayak apa, so they can just masuk dalam www.skn punya website, they can just apply from there. Apa yang tadi harapkan orang ramai dapat fahamlah macam mana menggunakan apa itu ini melalui video yang tadi terangkan di sana, dan penghulu pun faham, so diorang dapat menyampaikan kepada anak-anak kampung. But masa stage ni, pasal yang awal ni, kita ni SKN baru penerima bantuan dulu, bantuan kebajikan bulanan dan bantuan asnaf fakir miskin, iaitu melalui Japim dan juga MOEP. Itulah what is Jeraya Wara. SKN dihasrat menjadi platform bagi memudahkan masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan membuat permohonan bagi skim-skim bantuan kebajikan yang sedia ada secara dalam talian dan dengan lebih cepat. Taklimat SKN ini sangat bergunalah kepada tuan-tuan yang mengajar cara-cara untuk penggunaan online kepada yang orang-orang yang susah untuk ingin memohon kebajikan ini. Dan juga diorang menyediakan juga video tata cara, dan kan kami untuk share kepada orang-orang kampung lah mengenai dengan sistem SKN ini lah. Memandangkan keadaan cuaca semakin baik terutama di daerah Tutong dalam beberapa hari lalu, beberapa kawasan rendah dan pedalaman di daerah Tutong yang mengalami banjir sejak 23 Jun lalu kini beransur pulih dan kering. Kawasan-kawasan di Jalan Binutan dan Jalan Keroncing yang sebelumnya dinaiki air mulai surut sepenuhnya. Sementara pemantauan di kawasan Jalan Kuala Unggar, Jalan Rambai dan Jalan Layung, jalan-jalan tersebut kini selamat untuk dilalui oleh kenderaan biasa. Manakala pemantauan keadaan paras air di kawasan-kawasan rendah dan berhampiran dengan tebing-tebing sungai termasuk Jalan Bangkuru, Jalan Rampo dan Jalan Bang Pangan di Mukim Rambai adalah di tahap yang terkawal. Kawasan-kawasan tersebut ketika ini tidak selamat untuk dilalui oleh kenderaan jenis pacuan 4 roda dan jenis selun. Agensi-agensi keselamatan di bawah Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Tutong, DDMC, sentiasa bersiap sedia dan melakukan pemantauan secara berterusan terutama di kawasan-kawasan rendah dan kawasan yang sering berlaku banjir. Satu kebakaran tayar dan longgokan besi berlaku di Kampung Lumapas petang kemarin. Kebakaran itu berlaku kira-kira pukul 2.55 petang. Api dapat dikawal dalam masa 30 minit selepas anggota bomba dari Balai Bomba Sungai Kebun menerima panggilan kebakaran tersebut. Operasi memadam kebakaran diketuai oleh Timbalan Pegawai Pemerintah Muhammad Sopian bin Haji Yusof. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan agar tidak membuang tayar di tempat yang bukan dihaskan agar tidak membuat pembakaran terbuka bagi sama-sama menjaga kesejahteraan dan mengurangkan pencemaran udara. Sesiapa yang didapati membuat pembakaran dengan sengaja atau kecuaian atau membuat apa saja perkara berkaitan dengan api sehingga membahayakan nyawa, harta, mencemar atmosfera sehingga menjejaskan kesihatan orang awam, jika sabit kesalahan boleh dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali di bawah Akta Undang-Undang Negara Brunei Darussalam di bawah Seksyen 277A-2A Bab 22 Kanun Hukuman Jenayah. Bagi aduan pembakaran terbuka, sila hubungi pihak Darussalam melalui talian 123 atau 83-33123 dan jika berlaku kecemasan, hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat menerusi talian 995. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah
pada waktu malam pada hari Sabtu 4 Julai 2020 bermula 7.30 malam hingga 9.30 malam di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha. Kempen derma darah ini memerlukan orang ramai untuk membuat perjanjian terlebih dahulu melalui laman sesawang https://calendly.com/BDC Ripas. Pada masa ini, Pusat Pendermaan Darah memerlukan semua jenis darah bagi kegunaan pemindahan darah para pesakit. Dalam perihal itu, orang ramai digalakkan untuk menderma darah semasa kempen-kempen derma darah atau datang sendiri ke Pusat Pendermaan Darah semasa waktu pejabat.